Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lama kita rapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menjaga kita dengan segala nikmatnya yang tidak terhitung, dari sudut kesihatan, ya, dari sudut masa lapang, dari sudut keimanan, keislaman, dan juga antara nikmat yang besar adalah kesedaran ataupun hidayah, inayah yang Allah berikan dan bertaufik untuk kita hadir dalam kelas hari ini. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi, mari sama-sama kita betulkan niat kita, baharui niat kita, supaya apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu dan tidak terpesong kerana yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan niat yang baik Allah Subhanahu wa taala terima sebagai amalan yang akan membawa kita ke redha, menuju ke redha Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya mendapatkan syurga. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah, tak ingat ayat, kita tak ingat dia punya surah, semalam baru baca. Astagfirullah. Surah Al-Ahqaf. Kita cek balik. Yang mana ayat waqadimna ke ayat akhir kata faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Kami akan persembahkan amalan dia, amalan-amalan yang dibuat di dunia ni, dari sudut amalan kebaikan. Kemudian kami jadikan amalan-amalan ini sebagai debu-debu yang berterbang. Sekejap saya cek supaya nanti tak ada nak cakap tu tanpa dalil yang betul, kan? Malam baru. Dia surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat ke-23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amali. Dan kami akan persembahkan dari hari akhirat, Allah akan persembahkan, di mana mungkin tuan-tuan dan puan semua sedia maklum, kita ni segala amalan yang kita lakukan kat dunia ni adalah bekalan kita ke akhirat. Amalan-amalan yang soleh semua bekalan kita ke akhirat, dan juga akhlak yang baik, kan, yang bekalan dia. Jadi apabila tiba di hari akhirat balasan kelak, kita akan dibentangkan kepada kita segala amalan-amalan kita di dunia, dari sejak kita mukallaf sehinggalah kita mati. Dan Allah sebut dalam ayat ini disembahkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik daripada amalan yang dia buat di atas dunia ini, tapi Allah jadikan amalan itu sebagai debu-debu yang berterbangan. Faja'alna haba'an mansura. Jadikan amalan-amalan itu sebagai debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Kerana tiada niat yang ikhlas antaranya, ataupun dibuat itu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun dilakukan dengan cara yang dia ada dua, tuan-tuan, yang membuat dilema dalam agama kita sekarang. Satu, niat baik tapi cara tak betul pun salah juga, kan? Niat baik, sebab tu ada kaedah ulama tidak menghalalkan cara. Walaupun niat kita baik, tak bermakna kita boleh zalimi orang dalam keadaan kita nak menuju kebaikan. Kita kena buat dengan cara yang betul juga, Islam. Okay? Dia tak ada biar-biar lah macam mana keadaan pun, aku nak dapat yang tu, aku buat segala benda. Macam sama sebut lah, macam biasa orang buat. Apa yang kedudukan,
buatlah macam mana pun, zalimi orang dan sebagainya, buruk ke orang, fitnah orang dan sebagainya, demi dia nak dapatkan. Kan? Ini saya sebut tak kisah belah mana lah dapat. Jadi dekat akhirat, Allah sebut pertamanya orang yang mungkin niat dia baik tapi cara tak betul. Ini pun amalan dia bagi ada kekurangan. Yang kedua, amalan dah betul seperti mana yang Nabi ajarkan, seperti mana yang Allah turunkan, tetapi niat dia bukan. Ya? Jadi kita kena ada niat yang baik. Amalan pun amalan yang terpandu daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, so pagi ini insya-Allah kita akan sambung bacaan kita pada surah Yunus, ya. Surah Yunus ayat ke-89, muka surat 219. Okey, kemudian dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا البحر وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. بغيا وعدوا حتى إذا أدرك الغرق حتى أدرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بني إسرائيل.
وأنا من المسلمين. قد عصيت قبل فكان مسلما. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون خلفك وإن كثير من الناس عن آياتنا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاء العلم. إن ربك يغفر لك يوم القيامة ما كان يختلف. فإن في شك مما أنزلنا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من ولا تكونن ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله
فتكونن من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم إلا قوم يونس. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا متعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون
إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم هل قل فانتظروا إني معكم من ثم ننجي رسلنا والذين ذلك حقا علينا ننجي قل يا أيها الناس كنتم في شك من ديني قل يا فلا الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أن أكون من وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء
من عباده والغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليه بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita habis baca dalam surah Al-Asr mana habis dengan Quran Muslim. Dengan sejak dalam ini kita sambung balik bacaan kita, ataupun kita mungkin boleh sedikit bincang buat benefit banyak juga sebenarnya. Dan juga bagi ayat terima kasih kepada kita dapat dari sebelum kita
Jadi, alhamdulillah, selesai rehat kita. So, kita nak bincangkan beberapa perkara lah sebenarnya hari ni. Kalau sempat bacaan balik dan surah tu dan kita mula baca surah tu. Saya merasakan mana kita bincangkan dalam bacaan. Saya kira balas baik. Pertamanya, saya suka nak mulakan dengan tadabbur ayat dulu sebenarnya. Kerana surah ayat ini sangatlah besar dan luas dan bermakna sangat dalam hidup seorang manusia perlukan ini. Apa yang manusia perlukan dalam kehidupannya adalah perlindungan. Perlindungan harapan yang baik, pertama baik dan sebagainya. Jadi diperlukan satu benda yang boleh membantu. Itulah sebab itulah setiap manusia dia bertuhan. Ada yang bertuhan, ada yang tidak. Tapi fitrah manusia itu hidupnya bertuhan. Fitrah manusia ini hidup beragama. Dia nak mencari siapakah divine God atau divine kuasa yang sangat tidak terbatas kuasa dia, satu kuasa yang boleh melindungi daripada segala bencana, daripada masalah-masalah dia, kan? Jadi sebab itulah saya nak sentuh, sebab dia berkait dengan fitrah jiwa kita dan dia berkait dengan akidah. Ya? Bagaimana kadang-kadang orang dia tahu Tuhan dia itu Allah Subhanahu Wa Taala, namanya orang beragama, tetapi dia tidak kenal. Dia tidak tahu apa sepatutnya, bagaimana sepatutnya hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak ambil. Baik. Pertama ya, kita tengok pada surah Yunus, surat 2 dia kesinambungan, kesinambungan. Dia start daripada ayat 1. Dia bermula daripada ayat 1. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Fa in fa'alta fa'innaka idzan minadh dhalimin." Sadaqallah. Yang mana membawa maksud, dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat pada selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk dalam kalangan orang yang mati. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita, hanya pada Dialah kita sembah, hanya pada Dialah kita mohon pertolongan. Kat mana kita biasa dengar surah Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan inilah hikmah agama Islam ni. Hikmah dia tu nak menggeserkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita telusuri sejarah dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ataupun orang bukan para sahabat, kaum musyrikin Makkah, mereka kenal Allah. Bahkan mereka tahu Allah tu ada, wujud. Tetapi kenapa perlu datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana nak membanteras syirik. Itu yang utama, nak membanteras syirik yang dilakukan oleh para musyrikin, kaum musyrikin. Kerana apa dia buat adalah dia tahu Allah itu yang menciptakan mereka semua. Allah itulah yang memberi rezeki kepada mereka. Allah itulah yang mencukupkan mereka. Tapi dia sembah batu. Kenapa dia sembah batu? Dalam ayat Al-Qur'an, ilallah zulfa. Kerana bila kita sembah patung-patung, patung-patung gambaran kepada orang soleh. Kita ni, saya pernah dengar kawan cakap, kita ni dengan Tuhan kita jauh. Jadi kita perlu orang dekat. Orang yang dekat sendiri. Sebenarnya dalam agama tidak. Dalam agama ni mudah. Kita doa direct. Kita tidak perlu, kita bukan macam agama Kristian yang perlu confess dosa dia, yang perlu mengakui dosa dia kepada padri, membuka aib sendiri. Dalam padri itu tak kenal, bilik itu rahsia, dia pun nampak. Kan? Kalau siapa biasa tengok cerita sebab saya ni, kita tengok movie tak? Tahu lah kan? Kalau confess maknanya sebab nak belajar agama lain. Confess tu, kita tahu lah. Maknanya dia membuka aib, tapi Islam melarang. Antara kita dengan Allah aja aib kita.
Kita dilarang buka aib orang, apatah lagi aib sendiri. Itu agama Islam. Man satara musliman satarahu Allah fi yaumil qiyamah. Satarahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang tutup aib muslim, Allah tutup aib dia dekat hari akhirat. Dekat hari kiamat. Jadi itu agama Islam. Sebab itulah bila kita bila bab dosa dan sebagainya, kita mohon terus kepada Allah. Bukanlah kita beritahu orang soleh. Walaupun orang soleh, buat orang soleh ada yang khilaf. Dia pun minta ampun dengan Allah. Kalau kita beritahu dia, kita minta dia minta ampun dia kepada kita, bagi pihak kita, boleh, tak ada masalah. Tak dilarang pun. Tapi daripada situlah nak cerita ni datang. Bukan saya nak kata ni bukan yang terlaluan kan, tapi nak beritahu dia zaman jahiliah itu permulaan. Dan kalau kita tengok zaman Nabi Nuh terdahulu pun, permulaan penyembahan berhala itu pun bukan daripada apa? Daripada mengagung-agungkan orang soleh. Bila dia mati, dia buat satu sculpture, dia buat satu binaan patung yang menyerupai orang-orang soleh supaya mereka menganggap orang soleh masa hidup di kalangan mereka, jadi bertambahlah motivasi dan keimanan mereka tak Allah. Itu tujuan utama dia. Tetapi anak-anak dia lain. Generasi-generasi kemudian takkan oleh iblis yang menyangkakan bahawa itulah Tuhan dia. Sebab kerana mungkin generasi pertama niat baik. Saya kata tadi matlamat tidak menghalalkan cara. Niat dia baik, niat dia. Yalah sebelum ni tak habis-habis untuk dekat tuan guru ni kan. Tapi bila dia meninggal, orang sayang dengan dia. Binalah satu berhala ataupun patung yang menyerupai sebiji. Macam seolah orang tu tengok dia orang ni kan. Macam orang tu hidup lagi. Jadi kita pun nak buat salah pun takut. Teringat orang soleh. Tengok orang soleh teringat nak buat baik. Betul lah. Ya, betul. Tapi sebab itulah agama Nabi SAW, agama Islam pada zaman Nabi SAW dia melarang daripada kita patung. Kerana tak nak adanya unsur itu. So saya kembali balik, maka Nabi SAW datang bukan nak memperkenalkan Tuhan, sebab mereka dah kenal Tuhan. Tapi nak membanteras diri dan ajak untuk mengesahkan Allah SWT. Mengesahkan apa? Maknanya kita hanya kepada Allah. Sebab macam dalam surah Fatihah itu hanya kepada Allah. Apa logik dia? Kenapa kita nak kena mohon pada Allah? Kenapa tak boleh mohon pada lain? Inilah logik dia. Ayat ni Allah bagi sebab. Kenapa kamu tak boleh minta berdoa ataupun minta tolong daripada mereka ni? Mala yanfa'uka wala yadur. Mereka ni tak boleh bagi manfaat pada kamu kalau kamu minta, dan tak boleh bagi mudarat kepada kamu kalau kamu minta perlindungan. Okay? Maknanya tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Maka tak boleh tolong. Mungkin ada orang kata, boleh dia minta tolong kawan kita. Dia tolonglah kita. Minta tolong dia untuk table kan, untuk main table kan. Tetapi percaya tak, semua itu tidak akan berlaku dengan izin Allah SWT. Sebab itulah takdir Allah. Sebab itulah akidah utama kita buka. Akidah utama yang kita kena buka. Semua yang berlaku ini, Allah kalau Allah takdirkan tidak berlaku, tidak berlaku. Kalau Allah takdirkan berlaku. Di sini Allah tegaskan lagi dalam ayat yang berikut. Bila Allah dah sebut kan, Tuhan yang lain ini ataupun sembahan-sembahan lain ini tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Kalau zaman tu patung memang jelas-jelas tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Allah sebut lagi wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan mudarat bagi seorang tu, itu bencana bagi dia, tak ada sesiapa pun yang boleh menghalang melainkan dia juga. Melainkan Allah je boleh halang. Jelas tak? Kalau Allah takdirkan bala menimpa satu tempat ni ataupun menimpa seorang, walaupun seluruh manusia berusaha untuk bantu dia, takkan mampu menghalang takdir Allah nak timpa bencana tersebut. Siapa yang mampu halang? Allah juga. Nak berkata berkuasanya Allah SWT.
Kemudian wa in yuridka bi khairin, dan kalau Allah nak kehendakkan kebaikan untuk seseorang, fala radda li fadli, tak ada sesiapa pun yang boleh halang daripada kebaikan itu datang kepada dia. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan buka kitab-kitab tasawuf lah bahagiannya yang bagus juga, contoh tak semua yang menyesatkan, ada yang bagus dekat tasawuf ni. Contoh macam saya pernah baca tu bukan Syafatul Qulub, penawar bagi hati. Dia tulis apa? Imam Ghazali tulis, kalau seluruh dunia ni berkehendakkan kebaikan untuk kamu, tapi Allah tak izinkan, Allah tak izinkan kebaikan itu untuk kamu, takkan jadi. Kalaulah seluruh dunia ni nakkan keburukan untuk kamu, kamu nak buat macam-macam buat kamu, tapi kalau Allah tak lagi, tak akan berlaku. Kat mana kita boleh tengok keajaiban tu? Kita boleh tengok keajaiban benda ni ayat. Kalau zaman sekarang ni mungkin kadang-kadang kita tak rasa pasal kita terlampau, kita ni manusia ni terlampau main dengan logik kan, sebab musabab, dan itu pun Allah yang takdirkan, sebenarnya sebab musabab. Tapi kita boleh tengok juga keajaiban yang disebut pada ayat ni kita di Palestin. Kan? Kita tengok patutnya dah, kalau kita logik lah. 75 tahun. 75 tahun, 73 tahun. So, 73 tahun. Dibuat macam-macam. Tapi masih ada kat situ kan. Masih ada generasi yang berlaku. Ini yang saya kata, satu dunia taklah satu. Tapi kiranya kuasa-kuasa besar dunia berkehendakkan untuk menghancurkan dia. Yang dalam saya dengar podcast terbaru tu, saya setujulah ada seorang ustaz, dia kata Ustaz Azlan Shah, dia kata dalam ayat dalam surah Al-Imran, alladzina qala lahum nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshaw. Bila orang-orang, ayat tu konteks dia, bila ada orang-orang yang bila dia ni telah dikepung oleh musuh yang nak bunuh dia, dan orang pun cakap kepada dia, dia kata kepada golongan yang dikepung ni, dia kata apa? Alladzina qala lahum nas, yang katakan kepada dia, innan nasa qad jama'u lakum, semua manusia ni, golongan ni semua dah mengelilingi kamu, nak bunuh kamu. Fakhshawhum, takutlah, betul kamu takut. Kamu kena takut. Tapi dia takut tak? Rasa ada iman. Tambah bagaimana dia? Qal hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka dia kata kan, cukuplah Allah buat kembali segala pelindung baik-baik ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah SWT sebaik-baik pelindung. Jadi itu yang berlaku kepada golongan Palestin. Kalau kita tengok luas pun, luas macam mana, jadi kecil berpelik. Tapi boleh bertahan sampai sekarang. Dan kalau kita tengok sampai sekarang pun, memang itu yang disebut dia. Bila berlaku kat dia, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkinlah kalau kita nak tengok sekarang, berlaku pada Palestin. Dan sama juga dengan ayat ni, mungkin kita kadang-kadang tak payah pergi jauh. Kita tengok Palestin satu, kadang-kadang dalam hidup kita pun, pernah tak dalam hidup kita, kita rasa macam, ya Allah, aku ni memang tak boleh jadi apa dah. Maksudnya macam, habislah aku kan. Tapi hari ni kalau kita ingat balik, kita boleh gelakkan balik, ataupun kita boleh ketawa dengan apa yang berlaku. Sebab kita dah keluar pun dari masalah. Dan kita pun rasa macam mana boleh keluar dari masalah tu. Sebab kita dah rasa habis ya. Kita buat apa dah. Itu kuasa Allah. Itu yang dikatakan dalam ayat ni. Kalau kita ni manusia, kita banyak fikir sebab-sebab kan. Kita fikir kalau jadi macam ni, kalau jadi macam ni, kita lupa bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang terangkan hati manusia. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang kalau dia izinkan kebaikan, tak kebaikan. Kalau dia tak nak kebaikan, dia tak kebaikan. Maka apa tafsir sebut dalam tafsir As-Sa'di, maka di sinilah yang merupakan bahawasanya apabila Allah lah yang boleh menghalang segala bukan dan juga menetapkan segala kebaikan itu, maka Allah lah yang patut kita. Allah lah yang patut kita. Sebab itu secara benarnya apabila kita secara eloknya bila kita ditimpa keburukan,
Kita minta dulu daripada Allah. Bukan minta kepada Allah semata-mata. Kita minta dulu daripada Allah. Kerana banyak hal kita tengok, ada orang bila timbul masalah, kadang-kadang masalah tak besar. Tapi kenapa besar bagi dia? Kerana tak besar je. Kenapa tak besar juga? Kita minta kepada Allah. Kalau minta kepada Allah dulu, mungkin dia akan ada kekuatan jiwa nak keluar dia besar. Dan dia tak rasakan masalah tu besar. Kerana apa? Kerana dia ada kekuatan jiwa. Rasa Allah, insyaAllah. Kan? Sebab dia minta dekat Allah dulu, kemudian barulah dia usaha yang lain-lainnya, dan masalah tu insyaAllah akan kembali. Okay? Kemudian Allah semua yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah akan menimpakan kepada siapa, Allah akan menimpakan kebaikan maupun keburukan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki di kalangan hamba. Wa huwal ghafurur rahim. Dan semuanya Allah Maha Kasih. Kemudian yang lepas tu pun cantik juga. Allah kata qul ya ayyuhan nas qad jaa'a al-haqqu min rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, ya wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu kebenaran daripada Tuhan. Selama ni kita ada satu lagi yang ini, satu lagi yang saya nak tekankan. Tadi kita tahu kenapa kita kena minta dekat Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa, tak ada orang lain. Orang lain tak ada kuasa. Boleh lindungi kita daripada masalah, boleh bantu kita dalam usaha, boleh tolak mudarat, boleh bagi kita manfaat. Tapi yang ni satu lagi bahagia. Mani hidayah, fa'in nama yang ada dirasi. Barang siapa yang Allah bagi dia hidayah, tunjuk, kebaikan daripada petunjuk tu hanyalah berbalik kepada dia tu, pada manusia yang dapat hidayah. Barang siapa dapat tunjuk, kebaikan tu kembali kepada dia. Wa man dhalla fa inna ma yudhillu 'alayha. Barang siapa yang Allah sesatkan, kesesatan tu pun ataupun keburukan dan kegagalan tu balik kepada dia. Apa maksud daripada ayat? Maksud dia, ini yang ramai orang mungkin kalau anak-anak rasa macam ni, kalau anak-anak salah faham benda ni boleh dimaafkan. Tapi kita kena jelas. Apa dia? Kalau kita buat baik, kalau kita buat amal soleh, kita ibadah kepada Allah SWT, Allah tidak bertambah walau sedikit keagungan. Allah tak kisah sedikit pun dengan apa kita buat. Dari sudut kebaikan maupun keburukan. Kalau kita buat buruk pun tidak mengurangkan walau sedikit pun keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis siapa tu pesan? Kita buat baik, kita buat amal soleh, kita dapat. Kita buat buruk, kita buat benda yang jahat, kita juga ya. Dan bila kita kembali kepada Allah, kita yang dapat. Jangan kita sangkakan wal'iyazubillah buat benda macam ni Tuhan terkesan. Tak terkesan langsung. Ini salah. Kalau dari sudut akidah, kebaikan tu akan kembali kepada kita, bukan kepada kita. Sebab tu Allah kata dalam Quran, sebab tu lah kita doa aku, Rabbana zalamna sana. Ada tak kita kata kita zalim dia? Zalim, tak faham Kita apa, bukan maksud saya begini, tapi nak tanya, adakah kita masuk menzalimi Allah? Adakah kita masuk menzalimi manusia lain? Tak. Kenapa menzalimi diri sendiri? Kerana bila kita buat baik, baikkan kepada kita. Kalau kita buat bukan kepada kita, apakah lagi kezaliman yang paling besar selain kezaliman kepada diri sendiri? Kita melakukan dosa seolah-olah mencampakkan diri sendiri ke dalam neraka. Betul. Jadi sebab tu bila kita doa, bila kita faham tu baru kita rasa kita tak zalim ni. Sebab kita faham zalim ni betul ke apa kan? Zalim ni maknanya kita buat benda yang akhirnya bukan balik kepada kita balik. Sebab tu ayat doanya begitu. Tu doa apa tu? Doa Nabi Adam kan? Rabbana zalamna. Kenapa dia zalim? Kerana dia telah makan buah kundi. Kemudian daripada makan buah kundi tu Allah turunkan dia ke atas ini.
Menyebabkan dia terbuang daripada syurga. Jadi dia menzalimi diri dia sendiri. Kan? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tak ampunkan kami, kau tak rahmati kami, jadilah kami daripada golongan orang-orang yang rugi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tak rugi apa? Siapa yang rugi? Betul. Ini akidah. Ini akidah. Jangan kita sekali-kali rasakan bila kita buat baik, Allah bertambahkan. Wal'iyazubillah. Tak ada. Tak berlaku begitu. Allah Maha Suci daripada segala kekurangan. Allah Maha Suci, kita yang bergantung kepada Allah. Kan Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Sungguhnya aku ni yang kaya, wa antumul fuqara. Kamu ni yang fakir. Kamu fakir ni apa? Kamu ni yang perlukan aku. Aku tak perlukan kamu. Kita yang perlukan Allah. Dan dia punya kesimpulan ni adalah inilah hubungan antara kita dengan Allah. Kita hamba. Hubungan kita dengan Allah bukanlah hubungan. Faham tak? Bila hamba ni maknanya apa? Hamba ni boleh disayangi tak? Boleh. Tapi kita ada apa-apa tak di sisi Tuhan? Tak ada lah. Tak ada. Tuhan tu tak perlu kita. Kalau besok manusia, Tuhan dengan hamba, Tuhan mungkin perlukan hamba. Tapi Tuhan tak. Tuhan tak perlukan hamba. Biar hamba yang perlukan Tuhan. Maka bila kita minta dengan Allah, kita kena minta lah seperti seorang hamba. Bukan minta seperti seorang Tuhan. Betul tak? Masalah orang zaman sekarang ni, bila dia hubungan dengan Tuhan tu, dia anggap hubungan dia macam mana? Hubungan dia ibarat dia hubungan minta sesuatu. Hubungan kontrak. Wal'iyazubillah. Hubungan kita dengan Tuhan kau hubungan kontrak. Bukan maknanya masa perlu lepas tu buat sesuatu, semuanya nak harap dapat. Tak dapat marah. Faham tak? Macam kita jual beli, kita bayar lah. Sebab dia kan. Hubungan kita dengan Tuhan bukan macam tu. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah hubungan seorang hamba dengan Tuhan. Ini bila kita minta, Allah bagi. Tapi bukan Allah bagi seperti apa yang kita nak minta. Kenapa? Sebab tu ada doa dalam yang diajar oleh Nabi. Allahumma as'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili. A'alimtu minkum wa la'am. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala kebaikan. Sama ada yang dekat maupun yang jauh. Sama ada yang aku tahu itu baik untuk aku, ataupun aku tak tahu benda itu baik untuk aku. Dan aku minta jauh daripada aku minta jauh dengan aku minta jauh. Aku minta kau jauhkan aku daripada segala keburukan, sama ada yang dekat atau jauh. Sama ada aku tahu tu benda buruk, ataupun aku tak tahu benda buruk. Kerana kita ni manusia. Kita nak tanya, kita kan, kita boleh nampak takat, kita boleh nampak je 5 minit akan datang, tak tahu kan? Tapi Tuhan ni dia tak terbatas waktu. Dia tahu. So apa yang dia berikan kita tu, dia dah ambil kira semua tu lah. Ambil kira yang lepas, yang akan datang. So bila kita doa begitu, bagi saya lebih tenang je. Bila kita doa begitu, lebih tenang je daripada kita mengarahkan Tuhan untuk bagi kita satu benda yang kita rasa baik. Tapi ini benda tak baik. Aku nak contoh lah, ya Allah, aku nak sangat kan, anak ni kahwin dengan ingat, jadi kaya, ya Allah, jadi pagi dah dia kahwin, sedang sikit nanti tu ni. Sangkaan kita rupanya memang kaya tapi tukar dadah. Contoh kan, contoh. Tapi kita tahu ke? Siapa yang tahu? Allah. Jadi sebab doa tu kena berpada. Doa tu jangan anggap kita macam toki. Yang kita macam Tuhan. Boleh nak minta. Tapi lebih baik kalau kita minta benda tu, Nabi ajar, kita ambil tu. Nabi ajar begitu kan. Sebab tu dekat akhir, biasanya kalau benda tu baik tu, tak boleh jauh lah.
Sebab kita ni manusia, tak tahu semua ni. Jadi, akhirnya, bila kita tahu Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi mudarat, maka hidup kita ni akan sentiasa berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita akan rasa. Dan barulah kita akan rasa. Siapakah lagi, kepada siapa lagi kita nak minta? Kepada siapa lagi kita nak minta? Yang mana kita minta tu orang tu takkan jumpa. Tanya, kalau kita minta orang kaya, Tuhan tu kan kena bagi muka lah. Tak 10 kali nak lupa. Sebab kekayaan ni terbatas. Kekayaan terbatas. Sebab dia manusia. Tapi Allah, bila kita minta, dia minta lagi banyak tadi. Oh, okey. Okey. Itu maksudnya bagus juga. Sebab bila kita dah terlampau, bila kita dah bersyukur, kita doa je lah dengan doa-doa yang lazim. Dipanggil doa apa? Doa yang Nabi, yang ada dalam Quran, yang semua tak ajar kan. Kita doa macam doa biasa, Rabbana itu yang orang, ada orang macam saya lah, personally saya lebih suka doa yang apa yang Nabi ajar, apa yang Quran ajar, dan kita berpada dengan maknanya. Buat doa tu kalau kita betul-betul hayati, maknanya dia dah mencakupi semua hidup kita tau. Ini dah akhirat. Dan macam doa yang saya sebut tadi, Allahumma inni as'aluka min khairi kulli ya'in wa ajma'al wa ma'adam. Kemudian ada doa yang lebih cantik yang Allah doa, yang Nabi ajar pada Anas bin Malik ke ataupun ada seorang ini, sahabat Nabi. Dia kata doa dia, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Maksudnya ni saya wala takilni ila nafsi tarfata ain pada apa yang kita lihat. Kita dengar, yelah kita tak faham syarat. Tapi saya percaya kalau kita baca sekali yang Melayu, itu mungkin tak faham lagi kita. Sebab kalau kita belajar bahasa baru kita faham dan doa itu perlu suka. Apa maksud dia? Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri, tak perlu orang lain. Kan? Aslih li sya'ni kullu. Perbaikilah segala urusan hidupku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi. Jangan kau serahkan urusan kepada diri. Wala tarta'i. Walaupun sekelip mata, walaupun aku nak ketik ni, kan urusan hidup kita ni, sekelip mata. Kau jangan serah pada aku, serah pada kau. Kau uruskanlah hidup aku. Wala aqalla min dhalik. Kalau sekelip mata pun, walaupun yang lebih kecil daripada tu pun, kau jangan serahkan pada aku. Doa tawakal. Doa tu ajar tawakal. Doa tu ajar tawakal. Sebab kadang kita ni, kita nak kawal hidup kita. Itu saya. Hidup aku kena macam ni. Tak jadi macam ni, dia nak mula macam ni tak kena. Apa ni, Tuhan tak sayang aku ke? Mulalah kan? Mula macam ni. Pasal lain dari bukti aku ni. Kan? Mulalah rasa macam nak salah Tuhan tu, nak salah Tuhan ni. Tapi kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah, maknanya kita ada kita siap. Tapi kalau apa-apa yang berlaku, tahu ini Allah yang tetapkan. Sebab kita doa, mesti ada kebaikan. Dia doa tu aja tawakal. Kerana apa? Ada orang ni dia terlampau nak urus hidup dia terlampau sangat. Kan? Maksudnya tu, nak urus hidup dia tu maknanya macam banyak pantang larang. Ni tak boleh, tu tak boleh, kena macam ni je. Tapi kita doa, sekurang-kurangnya dia menenangkan jiwa kita bahawa kita ada Allah yang uruskan itu. Bukan makna uruskan, jangan salah faham kita jangan makna uruskan itu. Tak faham apa ni. Itu tak betul. Itu dah salah akidah juga. Jadi maknanya doa ni selain daripada Allah SWT akan uruskan hidup kita. Kenapa uruskan hidup kita? Saya nak tanya, sejauh mana kita boleh kawal hidup? Sejauh mana kita boleh kawal hidup?
Adakah adakah boleh kawal hidup kita sehingga bila kita demam kita cakap, sembuhlah, boleh sembuh? Adakah kita boleh kawal hidup kita dengan kita kira berapa kali kita kena kedip hari ni? Kan tak boleh kawal. Apatah lagi nak kawal manusia lain. Jadi ini yang kita doakan urus hidup kita. Maknanya orang sekeliling kita pun Allah uruskan hidup kita, mungkin menenangkan kita. Kalau masalah pun ada bahaya. Jadi itu maksudnya. Maknanya untuk uruskan hidup kita yang mana dalam kawalan dan luar kawalan. Dalam kawalan kita rasa inilah berapa lama dah tak pergi nak sampai pukul sekian-sekian. Tapi luar kawalan dah ada orang bawa meluluh, cuba langgar itu. Itu luar kawalan. Boleh tak? Yang ni sudah lalu ni atau dah nak langgar. Itu yang dibuat oleh dunia barat. Dia nak semua benda dalam dunia ni boleh dikawal oleh diri dia. Dia nak ambil kuasa, dia nak ambil tugas Tuhan. Cuaca nak kawal. Ini bukannya konspirasi yang tak percaya konspirasi. Bukannya cakap konspirasi, tapi mereka cuba. Ada kajian. Mereka cuba nak kawal cuaca. Apa lagi dia nak kawal? Dia nak kawal buat seluruh dunia, betul tak? Apa yang dia berlaku dekat Palestin semua ni. Semua benda dia cuba nak kawal. Dia cuba nak kawal ni, handphone, kan? Secara tak langsung. Kalau kita tengok sekarang ni, senang tak? Kalau kita nak usaha, kita nak buat. Nak tahu hidup kita ni dalam kawalan ni tidak senang. Cuba fikirkan balik. Kalau kita nak boikot segala benda, apa je yang kita pakai sekarang orang Islam keluarkan? Ada tak? Yang orang Islam keluarkan. Keluaran orang Islam. Buatan orang Islam. Yang mana kalau jadilah satu hari nanti, contoh laptop ni, ada orang Islam buat. Habis dulu. Kalau dia nak boikot kita, senang lagi daripada kita nak buat. Akhirnya hidup kita dalam kawalan. Dalam kawalan, kita cuba nak kawal. Jadi, apa-apa pun, adakah itu melemahkan kita? Allah pun, Ustaz dah cakap tu tak? Itu sebenarnya apa? Semangat mereka, maksudnya, bila kita doa itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala Allah SWT berkuasa dan teruskan kita yang mana dalam doa itu sangat besar. Tak percaya tuan-tuan dan perempuan, tengok balik makna dia, cuba baca waktu malam-malam, kan? Baca waktu malam-malam sebelum nak tidur ke atau buat witir ke. Witir ada satu lagi doa, tuan carilah satu lagi doa. Yang mana, sebab tu saya kata doa-doa maktur ni maknanya doa yang Nabi SAW baca doa tu. Nabi SAW ajar kepada kita doa. Sebenarnya doa tu cantik. Doa dia cantik. Kan? Kalau doa witir, Allahumma inni a'udzu biridhaka Allahumma inni a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa biridhaka min sakhatik. Ya. Wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. Ada enggak doa tu? Doa ni Nabi ajar. Doa witir. Doa witir. Apa guna doa witir? Nabi ajar.
Nabi baca doa ni. Aisyah yang riwayatkan. Nabi baca doa ni. Yelah, siapa lagi nak riwayatkan ni kan kita salat malam. Tidur dengan ni Aisyah. Si Nabi. Apa dia kata? Allahumma inni a'udzu bi ridha, Allahumma inni a'udzu bi Allahumma inni a'udzu bi ridha min sakhatik. Ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu, dengan keredaanmu daripada kemurkaan. Aku memohon dengan keafiatanmu daripada balasan. Aku memohon perlindungan denganmu darimu. Sebab akidah betul tu. Sebab kan Allah sebut tadi, tak ada siapa yang boleh halang melainkan Allah aja, betul? Kalau Allah dah timpakan bukan seorang yang boleh halang, Allah juga. Sebab tu dalam doa tu, aku mohon perlindungan denganmu darimu. Bayangkan doa tu itu. Kemudian Allah SWT minta tak usi senak nak lain. Tidak terkiralah pujian-pujian bagimu. Tak kira banyak. Sebab yang kita tahu ni Asmaul Husna itu yang Allah ajar. Itu yang Nabi ajar. Sebenarnya tak terhitung nama-nama dan pujian bagi Allah SWT. Tapi kita tak boleh pandai-pandai. Apa yang Allah ajar dia, maknanya apa yang Allah Nabi ajar, itulah yang paling layak. Kita tak boleh pandai-pandai. Pandai itu orang tak pandai. Apa yang Nabi ajar, Allah ajar tu yang lain. La usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Engkau seperti mana yang kau puji. Maknanya nak kata Allah ni Maha Agung, siapa yang lebih tahu apa pujian yang terbaik Allah melainkan Allah sendiri tahu. Betul tak? Nak kata kita lemah, kita ni nak bersyukur, nak ucap alhamdulillah pun Allah yang ajar kita macam mana nak ucap. Betul nak cakap kan? Terima kasih. Allah kata ni baik-baik, alhamdulillah. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Tu sampai situ ada doa dia. Jadi maknanya doa tu cantik sebenarnya. Kalau tetap, sebab saya sebenarnya suka doa dalam itu kerana dia mengajar kita berakidah. Akidah ni dia bukan sekadar percaya, dia kena rasa. Kalau sekadar percaya, tak rasa, takut. Macam mana kita kata? Takut. Akhirnya dia cepat goyang, dia tak rasa. Rasa ni maknanya hayat. Bukan sekadar percaya, tapi kena merasa. Dan antara cara untuk kita melembutkan jiwa kita supaya kita boleh hayati nama-nama dan sifat-sifat Allah ni dengan doa lah. Dengan doa. Kalau apa boleh search, kan? Jumpa tak? Jumpa kan? Itulah doa tu kan? Soal Fawidhi kan? Betul kan? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqbatik wa a'udzu bika minka wa sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Ya, itu bukan doa fikir. Itu bukan fikir. Ada yang ya hayyu kan? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika أصل لي شأن كله وتذكرني إذا في طرف العين ونقل من ذلك بيان itu saya rasa dia sebenarnya banyak riwayat. Yang Imam Bukhari itu tak ada. Yang Imam Bukhari tak ada sebelum si طرف العين. Biasa dalam hadis pun. Dan ya Allahumma asli li sya'ni kullah. Allahumma inni as'aluka min khairi kulli ajli wa ajli ma'alimtu bihi wa ma lam a'lam. A'udzubika min syarri kulli ajli wa ajli. Kenapa saya terangkan sendiri? Kerana siapalah hidup kita, macam manalah hidup kita kalau tanpa Allah. Doa ni dia best sebab dia mengajar tauhid. Kerana tak ada yang lebih besar rasa hebat diri kita, bukan hebat, rasa kecil diri kita sebagai hamba. Bila kita tahu bahawa kita perlu bertawakal kepada Allah. Itu cara nak ajar dia bertawakal. Kan? Baik. Dan akidah. Baik, sedikit saja. Saya ingat dalam minit lagi untuk kita terang sedikit berkaitan dengan tajwid. Saya nak sentuh dua perkara saja hari ini. Pertamanya,
Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka surat 219, ayat yang pertama tu, ayat yang pertama sekali, qala qad ujibat. Dah tu bunyi dah. Itu idgham kamil betul. So tak boleh bunyi, tak boleh bunyi ujibat. Ujibat. Dia tak ada gol-golah bisa sama. Ujibat da'watukuma. Tapi kalau berhenti, ni saya lupa lah. Kalau berhenti, dia bunyi tak. Sebab dia tak sempat nak jumpa dan. Tapi tak ikut dalam situ. Kena ambil balik. Contohlah tengah-tengah baca kat situ, teduh kan. Qala qad ujibat. Kita berhenti. Ambil balik. Qala qad ujibat da'watukuma. Okay. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tattabi'a apa harakat? Enam. Kenapa enam? Tanda melengkung berjumpa dengan satu enam harakat. Kemudian itu juga nun tu dengan harakat dua. Ini kadang orang lupa. Nun satu dengan nun satu atau mim satu wajib dengan dua harakat. Jadi baca itu wala tattabi'an. Yang tekan itu kena dua harakat. Kadang okey lah tak dapat. Jadi bila tak dapat pun mungkin dia tak baca. Okey lah. Dia tak sebut dua harakat. Harakat lah. Okey. Wala tattabi'an. Lepas dah tekan baru masuk ni tau. Jangan kelang kabut. Kalau kelang kabut nanti dia terus masuk tadi. Tak buat. Kan ada temu. Kemudian berikutnya baris ke-5 daripada atas. Umar kan? Tu. 6. 6 6. Okay, misalnya tanda melengkung dua, tanda mati. Ingat tanda melengkung. Macam ni, dia dua je. Tanda melengkung. Kalau jumpa hamzah, 4 atau 5. Tapi ingat, tanda melengkung tu sebelum hamzah. Bukan tanda melengkung selepas hamzah. Kita confuse sebab tanda melengkung ni hamzah tu sebelum tanda melengkung. Dia tanda melengkung. Sorry, saya silap cakap. Tanda melengkung tu dia berarti sebelum hamzah. Bukan selepas hamzah. Okay. Jadi dalam konteks ni, dia selepas hamzah kan. So dia tak dikira. Tapi apabila tanda melengkung selepaskan tanda mati atau sabdu, maka bacaannya 6 harf. Dia ada dua je. Saya ulang sekali lagi. Kalau tanda melengkung selepasnya hamzah, betul 4 atau 5 harakat. Tapi kalau tanda melengkung selepasnya tanda mati, sukun ataupun sabdu atau ada atau, dia bukan dua-dua kena ada. Atau sabdu, maka bacaannya 6 harakat. Bukti dia apa? Yang ke atas tabi'an tu pasal lepas dia sabdu. Yang ini lepas tanda melengkung tu tanda mati. Dua-dua 6. Cuma beza apa, yang ni ringan, yang atas berat. So dia besar. Itu yang jadi apa buat. Tapi kali ni mustaqbal ataupun mukhaffaf tu dua-dua mat lazim. Tapi mustaqbal mukhaffaf. Yang atas mustaqbal, yang bawah mustaqbal maknanya berat, mukhaffaf ringan. Tapi ada satu lagi konteks saya pernah sebut sebelum ni, namanya madfar. Itu satu lagi perspektif ke konteks tidak. Satu lagi perspektif yang boleh dilihat dia sebagai madfar. Okay. Apa madfar ni, saya ingat saya kena terang balik. Ingatkan saya pasal madfar ni. Hari ni kebetulan tak bawa iPad, jadi tak boleh nak konten-konten. So, madfar ni penting supaya kita faham kenapa tiba-tiba ada hamzah pula kat depan kan? Kenapa ada tanda dia asal kenapa dia jadi tanda melengkung ataupun atau bacaan harakat tu, itulah perspektif madfar yang kita faham. Tapi kita boleh juga anggap ini sebagai mad lazim, tak ada masalah. Boleh anggap juga sebagai mad lazim kali ini. Yang penting 6 harakat. Yang terakhir ke surat 221.
Baris kedua daripada atas. Pada dan kau ini berapa? Baris kedua daripada atas. Oh, dah berapa? Okay. Jadi kita dah baru sebut pas tanda melengkung, tanda mati atau sabtu berapa rokat. Ini pun mak lazim lah. Dan dia berat 4. Jadi wallahu ta'ala alam. Saya kira setakat itu sahaja kelas kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Jangan lupa ingatkan saya untuk terangkan berkaitan makhluk. InsyaAllah. Okay. Oh, kecualian. Kecualian tu. Itu pun cakap saya. Nanti saya akan, sebab saya kalau boleh nak bawa slide tadi, satu slide yang saya pernah buat. Slide pasal ni lah. Pasal Hamzah Wasal. Itulah Hamzah Wasal kan. Pasal Hamzah Wasal. Saya akan bawa slide. Ada je slide. Saya pancar kat depan ni. Yang daripada online boleh tengok. Dia share screen lah. Ni kan. Share screen. Yang daripada kelas boleh tengok. Okay. Terima kasih semua. Nanti minggu depan tu saya minta supaya mungkin seorang wakil untuk ingatkan saya dalam grup. Ustaz ingatkan Ustaz nak terangkan bersama orang dan slide pasal Ustaz. Takut nanti saya lupa bawa iPad. Saya lupa rumah kat Sungai Buloh nak pergi jalan dan balik lepas. Ingatkan saya malam Jumaat tak apa, cuma malam tu. Allah. Terima kasih semua. Saya tutup kita dengan Megafon dan Protokol. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم بدل شمله شك كلمته زلزل أقدامه سلط عليه كذلك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نسألك الخير العاجل والآجل نعلم ونعوذ بك من الشر كله يعلم يا حي يا نستغيث أصلح لنا شأننا أنفسنا استعين ولا أقبل إلا بنا ربنا آتنا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين إن شاء الله نقول لك. Assalamualaikum.